Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid tahun 5. Bertemu kita kembali untuk subjek RBT dan unit pada kali ini ialah unit 1 Teknologi Rumah Tangga dan tajuknya ialah Kenali Mata Jahitan. Jom kita tengok objektif untuk hari ini. Baik, objektif untuk hari ini ialah murid dapat menyatakan sekurangnya 3 mata jahitan tangan. Jadi dekat sini murid pun dah boleh agak apa yang kita nak belajar untuk hari ini. Ayo kita teruskan. Baik, murid boleh buka buku teks muka surat 4 dan 5. Dekat sini murid boleh lihat ada 6 jenis mata jahitan tangan. Dan tajuknya ialah Kenali Mata Jahitan. Baik, kita tengok dulu muka surat 4. Baik, muka surat 4, mata jahitan tangan mempunyai pelbagai jenis. Mata jahitan digunakan untuk mencantumkan kepingan fabrik, membuat kemasan tepi fabrik dan sebagai hiasan. Yang berikut ialah contoh mata jahitan tangan. Okey, seperti yang murid lihat, murid nampak perkataan fabrik. Okey, perkataan fabrik ni murid akan selalu jumpa dalam subjek RBT untuk bahagian jahitan sebab fabrik ni bermaksud kain. Murid boleh tengok murid perempuan yang berbaju biru tu, dia cakap fabrik bermaksud kain yang diperbuat daripada benang yang ditenun. Contoh fabrik ialah kapas, linen dan sutra. Fabrik ni pun ada bermacam-macam jenis. Dia sebenarnya kain, tapi bahasa untuk RBT ialah fabrik. Okey, kita teruskan untuk jahitan yang pertama. Jahitan yang pertama ialah jahitan Kia. Bukan kereta Kia, tapi jahitan Kia. Baik, jahitan Kia digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Jahitan ini juga digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian klin yang meretas serta menggantikan jahitan mesin. Baik, jahitan Kia ni ialah jahitan seperti kita gunakan mesin jahit tapi kita gunakan tangan. Okey, murid boleh tengok contoh pada gambar di dalam buku teks tu. Okey, dia punya jahitan ialah rapat. Dia murid boleh buat melengkung atau lurus tapi jahitannya rapat seperti di dalam gambar tersebut. Okey, seterusnya yang kedua ialah jahitan jelujur halus. Jahitan jelujur halus digunakan sebagai jahitan tetap. Jahitan jelujur halus digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Jahitan ini juga digunakan untuk membaiki kelepek yang meretas. Baik, jahitan jelujur halus ni dia seperti jahitan Kia tapi dia lebih jarang sedikit daripada jahitan Kia. Murid boleh tengok gambar di dalam buku teks tersebut. Jahitan Kia dia rapat-rapat dan jahitan jelujur halus ni dia jarang sedikit. Okey, kita teruskan yang ketiga, jahitan jelujur kasar. Jahitan jelujur kasar digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Okey, bila kita nak menjahit pakaian, kita akan cantumkan fabrik tersebut. Contohnya kalau nak buat baju. Okey, bahagian badan, kemudian lengan. Sebelum kita nak jahit bahagian badan dan lengan ni, kita akan cantumkan dia dulu. Kita akan cantumkan dia sementara, bukannya cantum terus, sementara supaya dia tak lari daripada tempatnya yang untuk kita jahit tu. Jadi untuk kita mencantumkan dia tu untuk sementara, kita gunakan jahitan jelujur kasar. Sebab apa kasar? Sebab senang untuk kita nak tanggalkan semula. Cuba murid tengok, jahitan jelujur kasar ni dia lebar-lebar dan jarak-jarak. Supaya bila kita dah sudah nanti, kita akan tarik dia, senang je kita nak tarik semula. Okey, kita teruskan untuk muka surat yang seterusnya. Baik, jahitan insang pari.
Okey, insang pari. Tahu tak ikan pari? Seperti insang dia, tempat dia bernafas tu. Okey, jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Okey, tepi fabrik maksudnya bila kita dah jahit pakaian, bahagian tepi fabrik tu kita boleh gunakan jahitan insang pari. Mungkin di dalam buku teks ni murid tak berapa jelas. Murid boleh tengok dekat bahagian tepi tu ada jahitan insang pari. Okey, untuk nak nampak lebih jelas, seperti ini. Dia jahitan dia tu di tepi fabrik dan dia berpusing-pusing. Okey, seperti insang pari. Okey, kemudian kita teruskan jahitan yang seterusnya, jahitan sembat. Okey, jahitan sembat ni dia sebenarnya lebih kurang sama macam insang pari, cumanya jahitan sembat ni dia menyengit. Jahitan sembat digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelepet atau bahan hiasan. Macam insang pari ni dia macam mengikat, tapi jahitan sembat ni dia jahitan menyengit dan lurus sahaja. Dan seterusnya, akhir sekali ialah jahitan silang pangkah. Okey, jahitan silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepet, lipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Okey, seperti yang murid lihat di dalam buku teks, jahitan silang pangkah ni dia macam pangkah lah, macam silang pangkah macam ni, atas ke bawah, macam dalam buku teks. Jadi jahitan insang pari ni, jahitan sembat dan jahitan silang pangkah ni atau mana-mana jahitan semuanya boleh dijadikan hiasan. Cuma untuk yang jahitan silang pangkah, sembat ataupun insang pari ni lebih selalu orang guna sebab jahitan tersebut lebih nampak cantik dan macam corak. Contohnya macam silang pangkah, corak zigzag. Contohnya macam insang pari, dia bergulung-gulung ikat, gulung-gulung ikat. Dan jahitan sembat ni pula menyengit tepi macam tu. Jadi sesuai untuk dijadikan hiasan sebab dia cantik. Okey, seterusnya kita pergi kepada tugasan. Baik, tugasan untuk hari ini ada 3 soalan. Soalan yang pertama ialah apa itu fabrik? Cikgu dah terangkan tadi apa itu fabrik. Jadi murid boleh tulis jawapan. Okey, kemudian yang nombor 2, nyatakan 6 jenis mata jahitan tangan. Kita pun dah belajar sebentar tadi. Okey, tuliskan sahaja nama mata jahitan tangan tersebut. Definisi dia tak perlu. Kemudian yang nombor 3, mengapakah mata jahitan silang pangkah dan insang pari dijadikan jahitan hiasan? Okey, mengapa? Tuliskan alasan kamu. Jadi, selamat menjawab. Bye-bye.